Assalamualaikum dan syukuri Ramadan. Alhamdulillah hari itu kita bersama dengan Sahibul Fadilah, Datuk Haji Mustafa Kamal dalam segmen Ustaz Kami Nak Tanya. Dan ada soalan tu Ustaz dalam Facebook tu. Daripada siapa? Syafiqah Ahmad Daud. Oh, perempuan pula dibilih ni Ustaz. Soalan perempuan dia dibilih. Perempuan. Aku just sampaikan. Kau semua soalan lelaki tu. Okey. Teruskan. Okay, soalan ni Ustaz, yang nanya untuk orang yang bermasak, yang nak cari barang makan yang supaya makanannya cukup rasa, cukup masin, cukup manis, dan yang di hujung lidah saja. Adakah puasanya masih sah ataupun dah terbatal Ustaz? Baik. Itu kepada orang tukang masak lah. Khusus kepada orang tukang masak. Yeah. Walaupun dia tukang masak, hukum pada syaratnya dibolehkan, diharuskan untuknya merasa di ujung lidah lah. Merasa makanan cukup masin ke, cukup nama makanan tu. Kena jagalah nyampun ya dah. Betul. Kualitinya. Bukan kuantiti kan? Oh, kualiti. Kualiti kami Ustaz. Kualiti kena jaga. Jangan ada barang tercemar dan sebagainya. Bila-bila kita nak merasa ya. Cuma agama membenarkan kita merasa ya di ujung lidah. Dan nama darjah rasa tu terletak di ujung lidah. Bukan jadi tekap. Tekap yang nelan nama dah. Abdul. Macam kita merasa sesuatu lah. Nikmat makan tu bukan kenyang. Nikmat makan ya sebenarnya kita dapat merasa di ujung lidah. Bila dah telan, saya dapat apa lagi dah. Hanya nak dalam pun hal. Jadi bila balik kepada cerita merasa makanan ketika bulan puasa, hanya diharuskan, dibolehkan kepada tukang masak aja. Jangan kita nasi masak tu gagal juga nak ke dapur. Contoh pergi bazar Ustaz. Ada tester ke? Ya, tidak dibenarkan. Itu tidak benarkan. Boleh membatalkan masak. Lu rasa nak memasak? Boleh masak. Beli sikit test. Beli sikit test. Ya, boleh membatalkan. Colgate pun dites ya Ustaz. Otak dia ada, asal ada manis saya masukkan mulut. Jangan ya tertelan. Ya aja. Oh, artinya dekat merasa Keluarkan balik. Jangan tertelan dalam. Tertelan dalam pun jangan dikatakan tetap batal. Walaupun si sengaja Ustaz. Walaupun si sengaja. Oh, bahaya. Sebab kita engkah yang sengaja. Betul. Kita engkah yang sengaja. Oh. Lain dia nak si sengaja, lain cerita. Oh, faham. Orang tengah apa ke, tengah mandi ke. Yalah. Air termasuk air. Ya, nak merasa. Yalah. Ya, mau jaga lah. Jadi, buat jaga-jaga sampai tukang masak kan. Asalkan jangan tertelan. Tertelan, batal. Allah. Tu daripada Facebook kan Ustaz, Ya. namanya Asrizal. Nya nanya dengan saya, Nyamada, cuba tanya, mun kita dalam kereta balik dari kerja, jam apa semua lah, kayak masa sungkir dah masuk. Tapi air, makanan semua saya dah. Apa dapat masukkan dalam mulut? Macam masa air lah. Ini bersungkir. Sebab makanan je dah, minuman je dah. Korek hidung. Bagi dia. Baik. Itu cerita jam. Jam, orang kata orang kita ada. Guru kita lah. Mun jam, sapu roti. Betul. Betul. Yang ada bekal roti. Terus ada bekal. Okey. Baik. Pertama sekali ialah orang yang melewat-lewatkan berbuka puasa dengan tanpa sebab. Dengan tanpa sebab, hukumnya makruh. Makruh maksudnya ialah kurang pahala lah. Kurang pahala. Sebab dalam puasa tu, dalam bulan Ramadan ada dua kelebihan fadilat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Pertama ialah hendaklah kamu bersahur. Sahurnya dilewatkan sikit. Lewatkan sikit. Kau pukul 2, pukul 3 dekat nak subuh ya. Tapi jangan dah subuh. Dekat waktu nak imsak. Imsak 10 minit lagi nak habis. Ketika yalah kita sahur satu. Nombor 2, disegerakan berbuka. Bila masuk ada waktu dah sungkir berbuka, segeralah berbuka. Okey, dua perkara yang kena rebutan ya fadilat.
Jadi persoalan kita kena itu ialah dalam jam. Sama ada jamnya pulang kerja ataupun dalam musafir. Kita musafir balik ke atau travelling ke dan sebagainya. Tiba-tiba masuk waktu, siapa benda nak ya. Maka kita semayang puasa kita masih sah, tapi kita dapat fadilat untuk segera berbuka. Jadi perlu diingatlah, kita dah tahu kita musafir nak. Kita dah tahu kita musafir. Bekallah sekurang-kurangnya air otak kurma, air mineral ke, apa-apa aja lah. Setakat alas, setakat mengembalikan tenaga kita balik sebelum kita sampai ke destinasi. Jadi hukumnya hanyalah makruh jika disengajakan. Tapi sah puasanya, tapi makruh. Berapa bekal tu? Pun dapat bekal. Kita kami kan ngetam. Ya. Roti mek. Betul. Tapi dah ada pakai air wiper. Kadang-kadang dalam perjalanan kita si sangka. Betul. Kita meramal benda kita boleh sampai awal. Tapi kita si sampai. Saya pun dah kena juga dulu di Limbang. Berangkat pukul 6 pagi lepas subuh sampai miri pukul 10 malam. Boleh kena jam. Jam. Zaman dia di border dah kita ada queue dengan orang Brunei kami dah. Ya dah. Bekal dalam bonet dia penuh habis. Anak 2 orang. Kami tunggu 5. Habis. Ngam-ngam sampai. Tapi saya tak masalah lah. Kita boleh berbuka. Kita berbekal. Jadi buat peringatan dengan siapa-siapa yang bermusafir dalam perjalanan ke. Bekal lah sekurang-kurangnya. Kita dari pejabat ke. Bukan nak lebih pejabat kan? Tapi jangan dia pukul 12 tengah hari. Ya. Pukul 12 tengah hari dah benyat dalam kereta. Susah ya. Yang lain. Kena faham lah. Kita luar jangkaan benda berlaku. Betul. Okey, wallahualam. Ustaz, tu ada persoalan yang ada ditanya oleh Hafiz Rahim. Dia madah puasa tapi si semayang. Puasa tapi tarawih tinggal. So, apa makna puasa yang ada di dalam dirinya oleh seseorang ni? Okey. Puasa tapi si semayang. Puasa tapi si semayang. Baik. Puasa is puasa. Semayang is semayang. Kedua farduan yang berbeda. Dua fardu. Okey. Jadi puasa itu hanya difardukan di bulan Ramadan saja. Kan bulan Ramadan saja. Jadi fadilat, kelebihan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad itu kelebihan dalam bulan Ramadan berbanding kepada umat-umat yang terdahulu. Yang saya ada umat terdahulu umurnya panjang. Artinya pahala adanya pun panjang lah. Tapi bulan Ramadan hadiah kepada umat Nabi Muhammad kelebihannya banyak. Jadi hendaklah kita puasa. Di samping puasa ya, semayang 5 waktu ya, tetap wajib ditunai. Punya setakat puasa aja si semayang, sama nak cerita awal-awal tadi. Puasa tapi si semayang. Puasa tapi ngumpat. Walaupun hukum ngumpat yang lain, hukum si semayang yang lain, yang sama dosa besar. Kan? Jadi semayang itu kita harus ingat bahawa dalam agama, sembahyang itu sebagai tiang agama. Kita ibarat tiang, tengah ada tiang, mesti ada tiang. Ibu lainlah tiang tu, tiang lampu tu. Lampu ya, fungsi utama nerang kita. Betul. Lampu si akan dapat bergantung si mesti ada tiang. Betul. Tangan ada lampu je aja. Ni mau. Dia juga lah puasa kita. Si ada tempat nak bersangkut. Seandainya puasa ya si disertai dengan sembahyang. Jadi sembahyang lebih utama. Walaupun puasa itu wajib. Jadi jangan merosakkan ibadat puasa kita dengan si sembahyang. Jadi dua-dua kena tunai. Sembahyang wajib whole life. Sepanjang hayat. Puasa hanya di bulan Ramadan. Jadi munnya puasa si sembahyang artinya puasanya si ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti yang saya katakan hadis yang pertama tadi, hanya dapat 2 aja. Lapar dan
dahaga. Lapar dan dahaga. Sedikit ada keuntungan. Sebab selain daripada ya puasa tu, ia bulan untuk kita melabur, buat pelaburan. Adakah kita ya melabur dengan modal yang kosong? Saya ada keuntungan. Ya, saya ada keuntungan. Jadi keuntungan yang paling besarnya ialah bergantung kepada sejauh mana solat yang kita tunaikan. Jadi Ramadan kita jadi percuma. Sah. Mungkin kita di akhirat bukan mungkin lagi ketetapan yang hukum Allah ya. Kita sih puasa, kita tetap dihukum tidak berpuasa. Kita berpuasa tapi si sembahyang, puasa kita ya. Mungkin Allah tanya puasa kau si ada untung. Sebab apa? Tempat sandarannya si ada. Sembahyangnya si ada. Oleh demikian, nak menguatkan sampai apa aja pekerjaan kita lah. Kita cerita hal Ramadan, mana kita cerita hal puasa lah. Lebih lagi bulan Ramadan. Nak menguatkan pahala puasa kita ya, keuntungan yang menguntungkan. Keuntungan yang luas bah. Apa kata kita dek? Keuntungan yang berpanjangan. Berpanjangan. Ada untung. Ada untung. Maka puasa dan jagalah sembahyang. Jangan tinggal. Bos lari masalah. Yes.